Dan kita lihat apa yang telah kita belajar dalam bab 4 ini, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Sebenarnya macam cikgu cakap hari itu, bab 4 ni sebenarnya tentang 4 isu saja. 4 perkara saja sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, 4 perkara saja, iaitu yang pertama tentang BMA, British Military Administration, yang mana dia telah masuk ke tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. Dan apakah tujuan dia? Tugas BMA sebenarnya hanya ada 2 sahaja, iaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan, dan yang kedua memulihkan kepercayaan rakyat. So adakah berjaya? Gagal. BMA gagal. Jadi oleh sebab itu masuk perkara yang kedua, iaitu gagasan Malayan Union, di mana kita tahu bahawa rancangan Malayan Union sebenarnya telah diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dalam kertas putih 6274. So 6274 yang ini, 6274. So kandungan ini menyatakan bahawa British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu. So mereka telah merancangkannya. Dan apakah ciri-ciri? Antara perkara yang paling penting untuk perlembagaan Malayan Union adalah berkaitan dengan 2 perkara sahaja, iaitu ciri-ciri perlembagaan Malayan Union ada 2. Yang pertama, pentadbiran Malayan Union, dan satu lagi tentang kewarganegaraan. So kita tengok tentang itu, iaitu kita tahu bahawa pentadbiran Malayan Union adalah berbentuk kesatuan, iaitu menyatukan semua negeri-negeri ini, dan ketua pentadbirnya adalah Gubernur British yang dilantik oleh Ratu England ataupun Raja England, dan seterusnya Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja. So itu tentang perlembagaan Malayan Union dari sudut pentadbiran. Dari sudut kewarganegaraan, mengamalkan prinsip jus soli, di mana rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura, siapa sahaja akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union. So itu yang kita faham. Baik. Kemudian kita telah lihat bahawa bagaimana British cuba mendapatkan tanda tangan Sultan, iaitu dengan usaha-usaha yang dibuat oleh Sir Harold MacMichael dan juga H.C. William. 2 orang ni lah. Dan H.C. William sebenarnya telah membuka jalan dahulu untuk menghadap Raja-Raja Melayu. Dan kemudian untuk mendapatkan tanda tangan, itu dijalankan oleh Sir Harold MacMichael. So itu perbezaan antara H.C. William dengan Sir Harold MacMichael. Dan inilah antara tarikh-tarikh Sultan yang menurunkan tanda tangan, dimulakan dengan Sultan Johor dan diakhiri dengan Sultan Terengganu. Dan kemudian 4.3 iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. So walaupun dia subtopik lain 4.3, tetapi still cerita yang sama, iaitu cerita Malayan Union. Maknanya cerita yang kedua. So apakah respon, reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union? Baik, reaksi penduduk tempatan terbagi pada 2, iaitu reaksi Raja-Raja Melayu dan juga orang tempatan. Dan Raja-Raja Melayu kebanyakannya menentang Malayan Union, dan mereka membantah dengan 5 cara ini. Yang pertama iaitu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London oleh Sultan Kedah, Perak dan juga Johor. Kemudian Sultan juga ada yang menyokong Kongres Melayu, iaitu Perhimpunan Orang-Orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Dan kemudian ada juga yang Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Dan satu lagi iaitu Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union pada 1 April 1946. Jadi ini 5 cara bantahan Raja-Raja Melayu. Membawa kes ke Malayan Union ke Mahkamah Tinggi, menghantar surat bantahan, menyokong Kongres Melayu, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union, dan yang kelima, memulaukan upacara pelantikan Gubernur. Baik,
Kemudian, okey, bagaimana penentangan rakyat pula? Baik, bagaimana rakyat menentang Malayan Union? Iaitu dengan cara yang pertama, bantahan dari akhbar-akhbar Melayu. Ya, seperti Utusan Melayu, okey, Majlis dan Warta Negara. Yang kedua, iaitu bantahan cendekiawan. Di mana bantahan cendekiawan iaitu bantahan daripada golongan bijak pandai. Iaitu antaranya seperti tokoh-tokoh pentadbir Melayu seperti Datuk On Jaafar dan sebagainya, serta ada bantahan wanita yang dipimpin oleh Cikgu Zahara Abdullah. Okay. So yang kedua, bantahan cendekiawan. Yang ketiga, bantahan Persatuan Melayu, iaitu Persatuan-Persatuan Melayu telah berjaya diaktifkan semula untuk bertindak balas terhadap Malayan Union. Yang keempat, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan juga Johor, di mana bantahan-bantahan ini dibuat ketika Harold McMichael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. So bantahan telah dibuat di tiga-tiga negeri ini. Dan yang kelima, mengadakan Kongres Melayu. Okey, maknanya perhimpunan, okey, persatuan-persatuan Melayu, dan akhirnya mereka bersetuju, kongres ini bersetuju untuk menubuhkan UMNO. Okey, UMNO, dan UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Okey. Dan akhirnya setelah tertubuh UMNO, UMNO pula menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Okey, di setiap ibu negeri di tanah Melayu ini. Okey, seperti Alor Star, Ipoh, Padang Francis Light School di Pulau Pinang, Kampung Baru, Kelang dan juga Seremban. Okey. Baik, bermakna di sini kita lihat ada lebih kurang 6 kaedah penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Bantahan Akhbar Melayu, bantahan cendekiawan, bantahan Persatuan Melayu, bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor, adakan Kongres Melayu, dan last kali iaitu UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. So, kebanyakan rakyat sebenarnya menentang secara bantahan lah. Kita boleh kata begitu ya, kesimpulannya. Baik. Kemudian, okey, seterusnya 4.4 adalah tentang penyerahan Sarawak. Bermakna ini adalah isu ataupun perkara yang ketiga. BMA, Malayan Union dan juga satu lagi penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Dan apakah sebab Sarawak ingin diserahkan kepada British? Ada 3 sebab, iaitu masalah pewarisan takhta oleh Vinebrook, desakan kerajaan British yang ingin meluaskan penguasaannya di Sarawak, dan satu lagi masalah keuangan yang dihadapi oleh Vinebrook. So 3 faktor inilah yang menyebabkan Sarawak ingin diserahkan kepada British. Dan kita tahu tentang proses penyerahan Sarawak, di mana kita dapati bahawa Gerard T. McBrien telah menjadi orang penting untuk mendapatkan tanda tangan daripada ketua-ketua tempatan. Ya, ketua tempatan. Dan kita tahu bahawa Sarawak telah diserahkan kepada British sebagai tanah jajahan pada 1 Julai 1946. Dan bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak? So ini 4.5. Kalau kita lihat 4.5 ini, sebenarnya dia still isu yang sama, iaitu penyerahan Sarawak. Ya. Jadi kalau kita lihat rakyat tempatan, penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. So apakah faktor penentangan orang-orang Sarawak terhadap penyerahan ini? Kerana yang pertama, tindakan Vinebrook ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang kedua, Vinebrook telah mengetepikan surat wasiat Charles Brooke, di mana surat wasiat itu menyatakan bahawa Vinebrook kalau nak buat keputusan, kena bincang dulu dengan Anthony Brooke dan juga Bertram Brooke. Tapi dia tak buat. Dan faktor yang ketiga penentangan penyerahan Sarawak ialah Gerard T. McBrien sebenarnya telah menggunakan pelbagai muslihat untuk mendapatkan persetujuan itu. So keadaan dia sama seperti siapa? Sama seperti Sir Harold McMichael di Malayan Union. So itu keadaan dia. Okey. Dan bagaimanakah penentangan penduduk tempatan di Sarawak?
Iaitu yang pertama dengan mengadakan persidangan. Maknanya mereka berkumpul untuk mengadakan demonstrasi. Kemudian yang kedua, mereka pun melancarkan demonstrasi tersebut. Apa itu demonstrasi? Iaitu menunjuk perasaan. Penunjuk perasaan bantahan. Dan kemudian apabila British menyedari bahawa ramai orang-orang yang menyertai demonstrasi ini adalah kaki tangan awam, guru-guru dan sebagainya, maka British telah mengeluarkan surat pekeliling nombor 9, iaitu pekeliling ataupun circular number 9, yang mana dalam pekeliling itu melarang pegawai-pegawai awam ini sertai gerakan anti penyerahan. Dan ini membawa kepada tak puas hati, maka mereka meletakkan jawatan beramai-ramai. Dan seterusnya, ada bantahan golongan wanita seperti Cikgu Lily Eberwine ini yang menentang, dan mereka telah mengadakan mengadakan kempen kesedaran ke rumah-rumah panjang. So itu yang keempat. Yang kelima, mereka menggunakan akhbar sebagai saluran sebarkan tentangan mereka. Yang keenam, mereka menulis surat bantahan. Surat bantahan terhadap penjajahan Sarawak kepada kerajaan British. Dan akhir sekali, penduduk Sarawak telah menubuhkan kumpulan Rukun 13 di mana mereka telah berjaya untuk membunuh Sir Duncan Stewart, iaitu Gubernur British yang kedua di Sarawak. Jadi ini adalah 7 kaedah bagaimana bentuk penentangan penduduk tempatan di Sarawak. Adakan persidangan, demonstrasi, letak jawatan, bantahan golongan wanita, gunakan akhbar, tulis surat bantahan, dan yang ketujuh, Rukun 13. So itu bentuk penentangan penduduk tempatan di Sarawak. Baik, dan inilah dia cerita tentang peristiwa sungkit berdarah di mana Rosely Dobbie telah berjaya meningkam Duncan Stewart, dan Duncan Stewart meninggal dunia. Namun begitu, akhirnya Rosely Dobbie dan rakan-rakannya telah pun dihukum gantung sampai mati kerana kesalahan itu. Baik, ada setengah penduduk Sarawak juga yang menyokong penyerahan Sarawak. Dan kenapa mereka menyokong? Kerana mereka yakin bahawa British akan dapat memajukan negeri, itu satu. Yang kedua, British akan dapat memajukan penduduk tempatan. Dan yang ketiga, bila British take over, maka dapatlah berikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. So ini faktor-faktor yang menyokong penyerahan Sarawak. Baik. So 4.6, penyerahan Sabah kepada kerajaan British, dan ini adalah isu yang keempat. Maknanya BMA, Malayan Union, penyerahan Sarawak dan penyerahan Sabah. So ada 4 subtopik yang besar tu. So penyerahan Sabah. Baik, kenapa Sabah diserahkan kepada British? Apakah faktor-faktor dia? Yang pertama, untuk memenuhi kepentingan British, iaitu Sabah dapat membekalkan sumber bahan mentah. Yang kedua, dapat meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Dan yang ketiga, SBB juga menghadapi masalah keuangan sama seperti Vinebrook. Nampak tak? So itulah masalah keuangan yang berlaku. Dan bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah? Secara umumnya, penentangan, kita kata penyerahan Sabah ini tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan. Tidak mendapat penentangan. Why? Sebab dasar British yang telah menindas kegiatan berpersatuan. So persatuan-persatuan yang ada di Sabah telah ditindas. Jadi British telah melumpuhkan gerakan pertubuhan ini dengan menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini, dan ada juga yang telah dipindahkan. Iaitu British telah memindahkan ahli-ahli tersebut ke bandar-bandar lain. Jadi ini menyebabkan persatuan ini menjadi lemah. Sebab tak ada pemimpin. Iaitu masalah keuangan dan kekurangan pemimpin yang berkebolehan.
So itu yang berlaku. Baik, so itu dasar British, menindas kegiatan berpersatuan. Dan satu lagi, British telah menghadkan peluang dalam pentadbiran, di mana penduduk Sabah dihadkan menghadkan peluang kepada penduduk tempatan libatkan diri dalam bidang pentadbiran. So ini menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Tak ada pengalaman. Dan akhir sekali, penyerahan Sabah sebenarnya dianggap sebagai satu peluang kepada penduduk tempatan untuk libatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan dan juga meluaskan jaringan perdagangan. Selain itu, mereka yakin bahawa penyerahan Sabah kepada British akan dapat bangunkan negeri Sabah selepas perang. Jadi sebab itu, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Maka itulah dia 4 subtopik dalam bab 4 sejarah tingkatan 4, iaitu bertajuk era peralihan kuasa British. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan, ada apa-apa pertanyaan yang ingin kamu tanyakan? Atau mungkin ada mana-mana bahagian yang kamu ingin penjelasan? Boleh bertanya sekarang, boleh tulis dalam Zoom chat untuk bertanya mana-mana bahagian yang kamu tak faham. Ada ke tak ada? Ada soalan? Ya. Cikgu. Ya. Soalan berkaitan dengan 4.2. Okey. 4.2. 4.2. Okey, kenapa dengan 4.2? Kenapa ke atas tu cikgu bagi dekat buku tulis H.C. William. Okey. Dia menemui sultan nak tengok pendapat dia orang berkaitan dengan Melayu ni, betul tak cikgu? Betul. Kenapa dia tulis kat sini William menemui sultan untuk dapatkan tanda tangan? Okey, mana? Okey, so ini nota ni salah lah ni. Okey, ini bukan untuk dapatkan tanda tangan bukan. Sebenarnya H.C. William hanya membuka jalan untuk menghadap Raja-Raja Melayu supaya Sir Harold MacMichael senang untuk dapatkan tanda tangan Sultan. Okey. So mana satu nak percaya ni? Nota ke cikgu? Percayalah manusia. Jangan percaya kepada dokumen tu. Okey. Baik. So kita lihat juga. Okey, cikgu boleh tak hantar login lagi sekali dalam grup WhatsApp? Sebenarnya ada. Sinden, kamu tengok balik dalam grup WhatsApp memang ada. Sebelum link cikgu beri, ke atas tu memang ada nota bab 4 ni. Baik, Sani tanya, masa keluarga Brooke bagi British Sarawak, orang Sarawak tak tahu ke? Sebenarnya bila keluarga Brooke bagi British kepada Sarawak, sebenarnya penduduk Sarawak tak tahu. Penduduk Sarawak tak tahu. Okey? Memang dia tak tahu. Tetapi yang tahu hanyalah ketua-ketua tempatan. Sebab itu, apabila orang Sarawak baru tahu bahawa Sarawak telah diserahkan kepada British, barulah mereka bangun untuk menentang penyerahan tersebut. Pada peringkat awal dia orang tak tahu. Okey. Baik, Hafizah tanya, mereka yang menyokong penyerahan Sarawak tu dikira orang baik ke jahat? Okey, baik. Sebenarnya begini. Dalam sejarah dan dalam hidup dalam hidup kita, sebenarnya definisi jahat atau baik tu tak ada tau. Contoh. Siapa sini dah tengok Mat Kilau? Adakah korang semua dah tengok Mat Kilau? Dah tengok okey, baik. Jangan. Okey. So dah tengok. Okey. Jangan. Cikgu jangan. Sudah siap. Sebelum tengok lagi. Apa dia? Tak, cikgu pergi cakap pasal Mat Kilau kan? Okey. Baik. Ya, tapi bukan cikgu nak cerita kan. Tapi kalau kamu tengok, kalau kamu tengok macam Hanan dah tengok So dia kata apa? Sebenarnya kan, kalau kita tengok Mat Kilau tu okeylah, kita kata bahawa ini mesti British jahat. Tapi kalau kita lihat, British niat dia memang nak menguasai ekonomi. Itu satu. So dia nak membolot biji timah, emas dan sebagainya. Dan kalau orang kata, yang itu, yang pegawai-pegawai, tentera-tentera British yang pakai turban, so itu semua adalah orang-orang Sikh. Mereka jahat cikgu sebab mereka telah membunuh apa semua. Tidak. Mereka pun tak jahat. Tetapi mereka hanya menjalankan arahan yang telah diberikan oleh
oleh pegawai-pegawai British. Bermakna mereka taat kepada pemerintah mereka. So itu sifat yang baik. Nampak tak? Cuma untuk taat itu kepada perkara yang tak baik itu salah. Matlamat semua pihak betul. Maknanya matlamat semua pihak adalah baik. Tapi cara yang salah. Kalau British nak mengeksploitasi ekonomi, boleh je untuk dia berunding dan juga berniaga. So kenapa nak take over? Kenapa mesti nak membunuh rakyat yang menentang? Kalau nak ada rakyat yang menentang, berikan penjelasan dan juga bekerjasama. Betul tak? So kenapa mesti berbunuh-bunuhan? Maknanya apa? Matlamat betul. Cara yang salah. Sebab itu, definisi jahat atau baik ni sebenarnya tak ada tau dalam dunia ni. Cuma cara yang betul ke cara yang tak betul? Matlamat betul. Contoh lagi, macam kalau kita lihat, kan, orang tu mencuri. Orang tu mencuri, barang di kedai, barang makanan contohnya di kedai. Bila dia kena tangkap, kita tanya dia, kenapa kau mencuri? Oh, sebenarnya saya mencuri untuk beri makan kepada keluarga saya. Saya sebenarnya dah tak ada duit, tak ada kerja. So saya perlu makan, sebab tu saya curi. Dia cakap apa? Niat kamu betul. Sebab kamu nak makan. Niat kamu betul. Iaitu untuk memberi makan kepada keluarga. Tapi cara yang salah. Nampak tak? Cara salah. Jadi, harus diingat, tak ada definisi baik atau jahat. Sebenarnya semua orang baik. Tetapi cara yang salah menyebabkan dia nampak dilihat sebagai orang yang jahat. Jadi, itu yang cikgu jelaskan pada kamu semua. Good. So, cikgu harap kamu semua faham. Begitu juga macam kamu semua lah. Okey, ini isu-isu yang biasa berlaku semasa tingkatan 4 kan? Okey, kita akan mulakan dengan Abdul Rahman dulu. Silakan Man untuk bacakan soalan nombor 1. Baik, cikgu. Okey. Senarai nombor 1. Senarai berikut berkaitan dengan pentadbiran X yang diperkenalkan oleh British setelah tentera Jepun menyerah kalah. Mengembalikan kestabilan dan keamanan, memulihkan kepercayaan rakyat. Apakah pentadbiran X? Ya. A. Malayan Union. B. Persekutuan Tanah Melayu. C. Malayan Democratic Union. D. British Military Administration. Ya. Jawapan dia adalah D. Ya. British Military Administration. Ya, terima kasih banyak Abdul Rahman. So jawapannya memang betul, iaitu BMA, British Military Administration. So nombor 1 jawapannya adalah D. Terima kasih banyak Man. Alright. So soalan nombor 2 kita berikan kepada iaitu Adlina. Silakan Adlina untuk bacakan soalan nombor 2. Semasa pentadbiran Malayan Union, tanah Melayu berubah taraf menjadi tanah jajahan. B. Ya, betul. Semasa pentadbiran Malayan Union, tanah Melayu telah berubah tarafnya daripada negeri naungan kepada tanah jajahan. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Adlina untuk jawapan ini. Baik, nombor 2 memang jawapannya adalah B, iaitu tanah jajahan. Baik, soalan yang ketiga kita berikan kepada Alia Nur Farisha. Silakan Alia. Alia dia nak type boleh? Okeylah. Cikgu bacakan dan kamu berikan jawapan. Baik. Raja 1 menunjukkan struktur pentadbiran Malayan Union. So Gubernur Malayan Union di bawahnya ada Majlis Undangan, Majlis Raja-Raja dan satu lagi, apakah X kat sini? Adakah Majlis Penasihat, Majlis Eksekutif, Majlis Tertinggi dan juga Majlis Pusat? So jawapannya apa? Alia Nur Farisha? Boleh type A, B, C atau D. Okey. Okey, baik. Jawapannya adalah B. Ya, iaitu Majlis
eksekutif. Ya, majlis eksekutif dan majlis undangan. Ya, betul. Okey. So, terima kasih banyak kepada Alia Nur Farisha untuk jawapan ini. Nombor 3 adalah B. Baik. Soalan yang keempat, kita serah kepada Alif. Silakan Alif untuk soalan nombor 4. Alif ada Alif? Saya 5 itu. Oh 5 eh? Ha. Pelik pula. Mana pula orang keempat? Sekejap, 1, 2, 3. Okey. So, tak ada terlepas. Tak apalah. Soalan nombor 4 kita berikan kepada Zarif. Silakan Zarif. Boleh tak Zarif untuk bacakan? Tiba-tiba saya terkejut. Okey. Faham dah tu. Okey. Zarif boleh Zarif soalan nombor 4? Mesti boleh kan? Type cikgu. Type pula. Okeylah. Baik. Pentadbiran Malayan Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada tanah jajahan mahkota. So, apakah ciri pentadbiran Malayan Union? Kita baru lihat tadi ciri pentadbiran Malayan Union. Adakah diketuai oleh Gubernur British, atau Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja, atau syarat kerakyatan diperketatkan, atau Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. So, mana satunya? Apa jawapannya Zarif? Adakah kamu just tulis lah 1 dan 2 ke, okey 2 dan 3 ke, 1 dan 4 ke, ataupun 3 dan 4 ke? Boleh tulis macam tu. Dia mesti jawapannya ada 2. Okey. So yang mana satu Zarif? Adakah 1 2? Okey, 1 4, 2 3 atau 3 4? Cepat Zarif. Yang mana satu? Sekali imbas kita tahu dah. Sekali imbas kita tahu jawapan dia apa sebenarnya. Boleh Zarif? Lama benar kamu mikirnya ni. 1 dan 2. Ya, kan? Sudah jelas bahawa ciri pentadbiran Malayan adalah diketuai oleh Gubernur British, dan yang kedua Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja. So jawapannya adalah 1 dan 2. Nervous. Apa yang kau nak nervous? Tak ada apalah. Okey, so 4 jawapannya adalah A, 1 dan 2. Sebenarnya bila kamu dikehendaki menjawab dan membacakan soalan dalam kelas online, still nervous macam kelas sebenar, macam kelas bersemuka. Ada nervous juga I thought tak ada. Oh ya ke Hanan? Okey. Baik. Ada juga ada ya saya nak. Okey. Cikgu tak tahulah kot sebab daripada 2 tahun lepas cikgu tiap-tiap hari bercakap dekat mic. Tiap-tiap hari cakap dekat mic. Jadi nervous tu tak ada dah. Tak tahu mana pergi. Okey. Sebab hari-hari kan. Alright, tak apa. Okey, nombor 5. Okey, kita berikan kepada Alif. Ya, silakan Alif. Nombor 5. Baik, cikgu. Okey. Pembentukan Malayan Union pada tahun 1946 menimbulkan rasa tidak puas hati oleh orang Melayu. Bagaimana Melayu menentang penubuhan tersebut? Ya. So, mendapat sokongan negara luar. Yang kedua, gerakan bersenjata. Yang ketiga, menghidupkan Persatuan Melayu. Dan yang keempat, mengadakan Kongres Melayu. Jawapan dia D, 3 dan 4. Okey. So, bagaimana orang Melayu menentang penubuhan Malayan Union tersebut? Iaitu dengan menghidupkan Persatuan Melayu. Dan yang keempat, mengadakan Kongres Melayu. So, jawapannya adalah 3 dan 4D. Ya, memang betul. Terima kasih banyak Alif. Okey, untuk memberikan jawapan yang tepat. So, jawapan nombor 5 adalah D. Okey. So, 3 dan juga 4. Okey, baik. Satu tips yang cikgu boleh berikan kepada kamu semua untuk menghilangkan nervous. Baik, cara untuk menghilangkan nervous sebenarnya adalah dengan apa tahu? Jadilah diri sendiri. So, jangan pura-pura tunjuk baik ke, pura-pura macam skemanya. Tak payah. Jadilah diri sendiri. So, kalau diri sendiri kamu tu dia macam catchy, gila-gila apa semua, just be yourself. So, macam kamu jumpa cikgu ni, macam mana cikgu mengajar, inilah cikgu. So, this is what I am, iaitu
inilah dia. Cikgu kalau kamu jumpa kat luar pun sama juga. So tak ada apa-apa perbezaan. Okey, betul. Kamu pasti akan fikir apa? Cikgu, kalau jadi diri sendiri, saya takut nanti takut nanti orang lain tak suka. Baik, dia begini. Orang lain suka ke tak suka, adakah itu masalah kita? Orang lain suka ke tak suka dengan kita, adakah itu masalah kita? Bukan. Bukan. Itu masalah mereka. Biarkan mereka. Yang penting kita jangan buat salah, itu je lah. Dan kita kita menjadi diri kita. So kalau dia tak suka, itu kau lah. Bukan masalah aku. Itu masalah kau. Baik, tapi cikgu, kalau dah kena labelkan macam mana? Biarkan. Biarkan. Cikgu dulu kat sekolah dilabelkan playboy tau. Terus saja cikgu cakap. Dulu di sekolah, cikgu dilabelkan sebagai playboy. Cikgu nak marah. Lantak kau orang lah kau nak cakap apa. Yang penting aku memang nak buat baik dengan semua orang. See? Aku memang nak buat baik dengan semua orang. Kau nak cakap aku playboy ke apa, lantak. Kalau tak apa, sepulang lah. Kan? You see? Pemikiran macam tu. Maknanya kita percaya pada diri kita. Kadang-kadang rasa geram juga cikgu. Ya betul. Cikgu faham. Kadang-kadang kamu rasa geram bila orang labelkan kamu kan. Kamu rasa, apalah dia orang cakap aku macam ni kan. But then, siapa kita nak ubah mereka? Kita tak mampu. So, become yourself. Betul. Kadang-kadang melebih pun ada. Betul. Rasa geram je. Siapa cakap tu? Aku rasa siapa yang bercakap tu, aku rasa nak tumbuk je muka dia. Mesti ada perasaan macam tu kan? Aku kalau jumpa orang cakap macam tu, orang cakap aku ni playboy, aku nak tumbuk dia. No, tak perlu. Okay. So kita rasa macam apa? Kau nak cakap apa? Kau cakap lah. Kau nak cakap aku playboy, lantak lah. Kau nak cakap aku buaya, lantak kau lah. Aku datang, aku nak belajar. Kemudian kalau ada orang yang berkawan baik dengan aku kawan dengan semua orang. Okay. Ya, betul. Well, manusia ni memang suka judge. Nak buat macam mana? Biarkanlah. Biarkan mereka. So jadilah diri, jadi diri sendiri. Itu je. Jadi diri sendiri. Cikgu faham. Form 4 ni memang banyak dia punya konflik. Faham. Form 4 memang banyak konflik. Okey. Baik. So kita teruskan soalan yang ke-6. Okey, kita berikan kepada Amira. Ya Amira, silakan Amira, soalan nombor 6 untuk dibacakan. Boleh tak Amira? Senarai berikut menunjukkan tokoh wanita yang telah berjasa kepada negara. Ya. Apakah sumbangan tokoh berikut? C. Okey. Datin Putih Mariah, Halimah Tun Abdul Majid, Cikgu Zahara Abdullah. Okey, menyertai jawapan kamu menyertai Kongres Melayu. Baik, cikgu nak tanya kamu. Siapa tadi? Amira. Okey, Amira. Adakah ini jawapan kamu? Kamu ada jawapan lain tak? Dia sama ada C atau D, tapi tak sure. Okey. Atau A. Atau A. Okey. Baik, sekarang ni kamu tengok nama-nama ni. Datin Putih Mariah, Halimah Tun Abdul Majid dan Cikgu Zahara Abdullah. Nama ni semua perempuan. Dan dia orang ni cikgu. Ada yang cikgu semua. Jadi, apakah soalan dia? Apakah sumbangan tokoh tersebut? Adakah mereka yang menubuhkan UMNO? Tak. Tak, confirm tak. Adakah mereka mengadakan konferensi nasional? Pernah dengar tak konferensi nasional? Tak. Kot. Tak pernah dengar. Tak ada pun dalam nota. So, confirm salah. Tinggallah A dengan C. So, agak-agak kamu mana yang lebih salah? Salah cikgu. Cikgu pula. Okey, baik. Menyertai Kongres Melayu. Kita tahu bahawa Kongres Melayu ni adalah perhimpunan persatuan-persatuan Melayu. Datin Putih Mariah, Halimah Tun Abdul Majid, Cikgu Zahara ni, dia ni orang-orang persatuan ke? Dia orang persatuan ke? Ya atau tidak? Cikgu saya tak tahu.
Tak. Cikgu tanya kamu, agakkan kamu lah. Ya atau tidak? Tak kot. Ha. Sebab Kongres Melayu ni, kalau menyertai Kongres Melayu, sudah tentu nama-nama kat sini, nama-nama persatuan. Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Kedah, menyertai Kongres Melayu. Itu baru betul. Tapi ini nama individu. See? Oh, okay. So, Faham. yes. So, jawapan dia yang mana? Nampak tak? So, jawapan sebenarnya adalah A, iaitu menentang Malayan Union. So, sebenarnya soalan objektif, kamu hanya perlu nilaikan, evaluate satu-satu pilihan jawapan tu. Ya ke menubuhkan UMNO? Contoh menubuhkan UMNO. UMNO kan Datuk Wan Jaafar. Apa kena mengena dengan Datin Putih Maria? Tak ada. So, itu confirm salah. So, mana yang kita boleh jauh beza. Mana yang kita salah, terus kita buang. Jangan jadikan pilihan jawapan. Buang. Sebab apa tahu? Kalau kita tanda, menubuhkan UMNO. Kalaulah kamu kan bincang dengan cikgu kan. Cikgu cakap apa? Macam mana kau boleh pilih menubuhkan UMNO? Bukankah UMNO Datuk Wan Jaafar? Ni kan nama-nama perempuan. Kamu akan kata apa? Kenapa aku boleh pilih macam tu? See? Maknanya apa? Maknanya cikgu nak supaya kamu fikir dulu. Takkan mana logik dia ke sini? You see? Cari logik bagi pilihan jawapan. Baru kamu tanda. Ya. So Amira, bagus Amira. Cikgu suka. Okey, kamu telah menghasilkan satu perbincangan yang baik. So kita tahu jawapan nombor 6 adalah A. Terima kasih banyak Amira. Right. So soalan nombor 6 adalah A, iaitu menentang Malayan Union. Itu memang betul. Dan soalan yang ketujuh kita berikan kepada Ayu. Silakan Ayu untuk membacakan jawapan ini, soalan ini. Dan berikan jawapan. Maklumat berikut berkaitan faktor peran Sarawak kepada pihak British. Berdasarkan kerajaan British, masalah perolehan tahta X. Apakah X? A. Pertikaian politik. B. Masalah kewangan. C. Kemakmuran ekonomi. D. Serangan tentera Jepun. Jawapannya pandai. Jawapannya. Saya rasa jawapan D. Tapi tu rasa pelik pula. Kenapa D kan? Itulah. Saya rasa C lah. Tapi macam pelik. Kenapa C? Waktu saya petikai dengan A. A jawapan dia. So jawapan dia B. Saya confirm jawapan B. Jawapan dia adalah B, iaitu masalah kewangan. Kamu tahu tak, dengan suara kamu, dengan gaya kamu bercakap, satu-satunya pelajar yang cikgu tak nak jumpa dalam kelas ialah kamu. Kisau. Sebabnya, Ayu, kau ni suara ni garang ni. Ini jenis yang orang lelaki kalau datang dekat kacau, ni apa ni? Kau jauh sikit. Aku tumbuk kan. Ini jenis perempuan macam ni lah ni. Kau pahal. Betul. Kau pahal. Ni jenis, okay. Rasanya Ayu ni macam ni. Am I right, Ayu? Jenis, okay, perempuan yang garang ni. Mana ada saya tak macam tu. Apa korang ni? Cici. Saya Ayu, maknanya saya tetap maintain Ayu. Macam tu lah. Dia macam tu. Tapi tak macam tu kan sebenarnya. Gitulah. Aduh, rosak otak cikgu ni buatnya. Okey, baik. Soalan nombor 7 jawapannya, ya betul Ayu, jawapannya adalah B, masalah keuangan yang dihadapi oleh Viner Group. Terima kasih banyak Ayu. Alright. So, soalan yang ke-8. Okey, kita berikan soalan seterusnya 8 kepada Fatin. Silakan Fatin untuk soalan nombor 8. Maklumat berikut berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Ya. Charles Vinebrook menghantar Jared T. McBrien dapatkan tantangan daripada ketua tempatan. Apakah cara yang digunakan oleh Jared T. McBrien? B. Okey, iaitu cara yang digunakan oleh Jared T. McBrien adalah tipu muslihat. So nombor 8 jawapannya adalah B, iaitu penggunaan tipu muslihat. Baik, terima kasih banyak kepada kepada Fatin. Dan soalan yang ke-9 kita serahkan kepada Hafizah. Silakan Hafizah untuk soalan nombor 9.
Rajah berikut menunjukkan faktor yang menimbulkan penentangan penyerahan Sarawak. Aha. Apakah X? Mhm. Jawapan saya D. Bertentangan Perlembagaan 1941. Okey, baik Hafizah. Faktor penentangan terhadap penyerahan Sarawak ialah menggunakan tipu muslihat, mengetepikan surat wasiat dan juga X. So X itu adalah tindakan Vandenbroek itu ya bertentangan dengan Perlembagaan 1941. So jawapan itu memang betul ya. Terima kasih banyak kepada Hafizah untuk menjawab dan bacakan soalan nombor 9 ini. Baik, soalan nombor 10 kita berikan kepada Hanan Akila. Silakan Hanan. Pemimpin-pemimpin berikut telah dihukum gantung oleh British kerana terlibat dalam pembunuhan Gubernur Sarawak kedua di Sibu. Rosli Dobi, Morshidi Sidek, Awan Ramli. Yeah. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut? A. Yeah. Sanggup berkorban untuk negara. B. Perlu berhati-hati ketika berjuang. C. Hendaklah berbakti kepada negara. D. Mesti bertolak ansur dengan penjajah. A. Saya rasa A. Baik, soalan nombor 10. Jawapannya ya, memang A, iaitu sanggup berkorban untuk negara. Kenapa kita kata sanggup berkorban untuk negara? Kerana Rosli Dobi, Morshidi Sidek dan Awang Ramli sebenarnya ketiga-tiga ini telah dihukum gantung sampai mati kerana terlibat dalam pembunuhan Sir Duncan Stewart iaitu Gubernur Sarawak yang kedua. So itu nilainya sanggup berkorban untuk negara. Baik, terima kasih banyak Hanan. Alright. Dan soalan yang ke-11, kita teruskan soalan ke-11 iaitu kita berikan kepada Iman Daniel. Ya, silakan Iman Daniel untuk bacakan soalan ini dan berikan jawapan. Mengapakah kerajaan British ingin menguasai Sabah? Ya. Memenuhi kepentingan British, desakan kerajaan British, masalah pewarisan takhta, masalah kewangan SBUB. Jawapan saya 1 dan 4. B. Okey, mengapa kerajaan British ingin menguasai Sabah? Kerana ingin memenuhi kepentingan British dan satu lagi masalah keuangan SBUB. So jawapannya adalah B, 1 dan 4. Ya, betul. Okey, kepada Iman Daniel iaitu jawapannya adalah B, nombor 11. Baik. Dan soalan yang terakhir kita berikan kepada nombor 12, kita berikan kepada Imran Yusof. Ya, silakan Imran Yusof untuk bacakan dan berikan jawapannya. Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan British di Sabah. HM Saleh ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Pangeran Muhammad Yusof dihantar berkursus ke SITC. Zakaria Khan ditukarkan ke Jesselbed. Mengapakah British bertindak sedemikian? A. Memperbaiki keadaan ekonomi. Memperbaiki keadaan ekonomi. Okey, adakah kamu yakin dengan jawapan itu, Imran? Yakin je. Okey, so ada tak pilihan jawapan lain yang kamu rasa itu pun macam jawapan juga? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. So kamu muktamad ni dengan jawapan A ni. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, maklumat berikut berkaitan dengan tindakan British di Sabah. Iaitu HM Saleh, seorang pemimpin, ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Pangeran Muhammad Yusof, salah seorang pemimpin juga, dihantar berkursus ke SITC, iaitu di Singapura. Dan Zakaria Gun, salah seorang pemimpin juga, ditukarkan ke Jesselton. So adakah ini bertujuan untuk ekonomi? Kerana ekonomi mestilah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perdagangan,
kemudian juga seperti perniagaan, pertanian, pembalakan, perikanan dan sebagainya. Tapi ini dihantar bekerja kursus, kemudian ditukarkan kerja sultan. Adakah itu memperbaiki keadaan ekonomi? Macam tak ada kaitan je ekonomi dengan penukaran-penukaran ini. What do you think? Kan? Ada kaitannya? Okey. Baik. Kalau kamu rasa tak ada tak pilihan jawapan lain? It's either B atau B, saya rasa lebih kepada B. B atau? B atau C. B atau C. B atau D? B atau C, tapi B. saya lebih pada B. Okey. Baik. Kalau kita tengok B Kalau katakan B untuk kenapa British hantar diorang ni semua keluar bekerja dengan kerajaan, kursus, kemudian tukarkan pekerja sultan, adakah untuk membangkitkan kesedaran politik? Kalau diorang semua ni dihantar bertugas, berkursus, ditukarkan kepada Raja Sultan untuk bangkitkan kesedaran politik. Kesedaran politik siapa? Kesedaran politik rakyat Sabah. Bila rakyat Sabah sedar tentang keadaan politik mereka, mereka pasti akan bangun dan menentang British. Adakah itu yang British mahu? Kan? Memang taklah kan. Takkanlah British nak hantar diorang ni untuk bangkitkan kesedaran politik rakyat supaya rakyat bangun menentang British balik. Balik benar kan? Baik. So bagaimana dengan C? Kamu macam tak yakin? Okey, baik. Let me tell you something. Bahawa, ya Sarina, betul. Bahawa, tengok betul-betul maklumat berikut berkaitan dengan tindakan British di Sabah. Pemimpin H.M. Saleh, Pangeran Muhammad Yusof, Zakaria Gun. Cikgu, sebenarnya diorang ni pemimpin apa? Mereka inilah pemimpin-pemimpin pertubuhan-pertubuhan atau parti-parti politik yang cuba untuk menentang British. Maknanya menentang penyerahan Sabah kepada British. Mereka inilah pemimpin pertubuhan itu. Jadi, bila mereka ni pemimpin-pemimpin pertubuhan itu, British telah nak bagi diorang jangan tentang lagi. Caranya macam mana? H.M. Saleh ni salah seorang pemimpin besar. So, British kata apa? H.M. Saleh, mari sini. Kau tak payah menentang aku, tapi aku nak bagi kau kerja sebagai dengan kerajaan kami, dengan British, kerajaan British. So, kami akan bayar gaji, okey? Gaji besar tak? Oh, gaji besar. Kan, 5,000 sebulan. Okeylah, saya ikutlah. So sekarang, H.M. Saleh dihantar. Bekerja dengan kerajaan. Dah tak boleh pimpin pertubuhan dia. Kemudian Pangeran Muhammad Yusof. British tengok kan. Pangeran Muhammad Yusof ni pegawai kerajaan British sebenarnya. Tapi kenapa dia menentang penyerahan Sabah ni? Tak boleh jadi ni. Panggil Pangeran Muhammad Yusof. Pangeran Muhammad Yusof, ini surat lantikan dan kamu perlu berkursus di SITC di Singapura selama 2 tahun. So kami akan sponsor apa semua. Dalam hati Pangeran Muhammad Yusof kata apa? Aku pemimpin ni nak menentang penyerahan Sabah ni. Tapi aku kena kerja kursus lah pula. Kena pergi kursus pula. Baiklah tuan, saya pergi kursus kat Singapura. Pergi kursus kat Singapura, SITC dia. Jadi, siapa nak memimpin ni? Tak ada. Siapa yang nak memimpin penentangan terhadap penyerahan Sabah? Tak ada. Zakaria Gun. Zakaria Gun juga adalah pemimpin dan juga pegawai kerajaan. Ini Zakaria Gun ni. Dia duduk dekat sandakan ni, dia join pertubuhan menentang penyerahan Sabah kepada British. Panggil dia. Zakaria, ini surat, kamu ditukarkan daripada sandakan pergi ke Jesselton. Baik tuan. Terpaksa pergi ke Jesselton. Bila pergi ke Jesselton, boleh tak memimpin pertubuhan lagi? Dah tak boleh. Maknanya, kenapa British buat begitu? Supaya dapat melumpuhkan gerakan nasionalisme. Iaitu melumpuhkan gerakan menentang penyerahan Sabah. So itu sebenarnya. Boleh faham semua?
Boleh faham semua tentang soalan nombor 12? Faham kan? So itulah sebenarnya yang berlaku. Okay, so Imran Yusof, cikgu harap kamu faham juga Imran? Okay. Faham cikgu. Alright, good. So itu yang kita nak. Okay. So kita bukan semata-mata nak tahu jawapan dia, tapi kita nak tahu the reason why jawapannya itu. Sebab tu cikgu explain sikit. Okay. So soalan nombor 12 adalah C. So kita dah habis untuk soalan-soalan objektif. Bagaimana pula dengan soalan struktur dan juga soalan esei cikgu? Okey. Baik. Soalan struktur dan esei, okey. Kepada mana-mana pelajar yang lemah untuk menjawab soalan struktur dan esei, latihan ini yang cikgu berikan ini sangat-sangat berguna untuk kamu. Kerana apa? Kerana soalan ini telah diberikan cadangan jawapan di sebelah kanan. Kamu hanya perlu lihat dan pilih dan bina ayat jawapan. Tapi ingat, cikgu macam mana nak bina ayat jawapan dan memberi markah? Paling penting, first kamu kena tengok. Nak jawab soalan struktur dan esei, ingat betul-betul cara dia pertama sekali, tengok kehendak soalan. Contoh, soalan A. Mengapa Sarawak, ini soalan mengapa, why Sarawak diserahkan kepada British? Kita tahu, kita belajar ada 3 sebab. Kan? Tapi soalan nak berapa markah? Ini perkara kedua yang kamu tengok. Perkara pertama, kehendak soalan. Perkara yang kedua, tengok berapa markah nak bagi. 2 markah. Bila 2 markah, kamu boleh berikan 2 fakta on the spot. Okey, boleh terus berikan 2 markah. Okey, 2 markah maknanya 2 fakta. Contoh, kita tengok cadangan jawapan masalah pewarisan tahta dan satu lagi, okey, ini huraian dia. Wynebrook tidak ada anak lelaki. Dan satu lagi kita boleh bagi tahu bahawa beliau semakin tua dan uzur. Okey. Okey, dan satu lagi adalah desakan kerajaan British kalau kamu nak berilah. So cukup dengan itu. Untuk 2 markah kamu beri 2 fakta, 1 fakta, 1 huraian dan juga satu lagi fakta, cukup. Jangan banyak-banyak, jangan nak ambil semua, tak payah. Sebab 2 markah saja. So bila dah tahu itu, jangan biarkan ia kosong. Kebanyakan pelajar bila dah tengok cadangan jawapan, dia biar kosong. Oh, dah tahu dah jawapan dia ni, tak payahlah. Itu kesilapan kamu. Sebenarnya bila dah tengok cadangan jawapan, kamu kena terus bina ayat jawapan. Cara nak bina ayat jawapan, macam selalu cikgu cakap, mulakan dengan ayat soalan. Okey, seperti Sarawak diserahkan kepada British. So, mulakan dengan itu. So, macam cikgu buat seperti di bawah ini, iaitu cikgu akan tulis, okey, Sarawak diserahkan kepada British kerana terus masuk fakta yang pertama, masalah pewarisan tahta. Tahta. Dan kalau kita nak sambung boleh. Tahta yang mana Wynebrook. Okey, Wynebrook tidak ada anak lelaki. Okey, cukup. Situ. Dan kemudian kita boleh tambahkan seterusnya iaitu selain itu beliau juga sudah tua dan uzur. Okey. So, cikgu, cukup tak ini untuk 2 markah? Sebenarnya ini pun cukup. Tetapi jika kamu tak yakin, kamu boleh tambah lagi. Iaitu kamu boleh ambil poin yang kedua. Okey. Seterusnya iaitu kita kata Wynebrook. Okey. Wynebrook. Okey, mengalami ataupun menerima desakan daripada kerajaan British. Okey, untuk menguasai Sarawak. So itu caranya. Cukup tak ni cikgu? Cukup. Untuk berapa? Untuk 2 markah. Malah berlebih lagi.
Macam tu. Cukup. 2 markah. Ingat? Macam cikgu cakap. Okey. Jawab berdasarkan peruntukan markah. So, jangan kamu berlebih-lebihan. Sebab tak akan memberikan markah tambahan pun. Kita tidak akan memberikan markah tambahan. Okey, kalau tak faham tajuk tu, tak boleh juga nak bina ayat. Baik. Sebenarnya, dia bukan tak faham tajuk, Zarif. Sebenarnya paling penting, faham soalan tu nak apa. Contoh baik, kita tengok Kita tengok. Terangkan faktor penentangan. Okey, faktor. Kita tahu faktor tu apa? Faktor tu sebab. Sebab penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Baik, tanpa kita tengok cadangan jawapan, terus tanpa tengok cadangan jawapan terus kamu fikir, oh, faktor penentangan penyerahan Sarawak ada apa Oh, yang aku ingat. Ingat kalau dapat soalan macam ni, kamu conteng je kat kertas soalan tu. Okey, yang pertama. Oh, aku ingat yang pertama faktor penentangan penyerahan Sarawak ni iaitu kita tahu Wiener-Brook. Kita ambil short form je. Okey, Wiener-Brook okey, melanggar perlembagaan. Kita ingat perlembagaan 1941. Oh, itu betul. Yang kedua, kita ingat juga iaitu Wiener-Brook apa? Okey, iaitu Wiener-Brook melanggar melanggar apa lagi? Iaitu wasiat okey, wasiat Charles Brooke. Okey, Charles Brooke. So di sini kita dah dapat 2 fakta. Okey. Tengok peruntukan markah. Berapa peruntukan markah? 4 markah. Bila 4 markah, macam selalu cikgu cakap, cara yang terbaik nak buat ialah kita berikan 2 fakta dan juga 2 huraian. 2 fakta, 2 huraian. Maka, kita dah buat ini, VB melanggar perlembagaan 1941. Dan juga yang kedua, VB melanggar wasiat Charles Brooke. Ini kedua-dua ini adalah fakta. Ingat ini fakta 1 dan yang di bawah tu adalah fakta 2. So, dah ada 2 fakta dah cikgu. Okey, dah ada 2 fakta. So, bila dah ada 2 fakta, kita tak perlu fikir pasal huraian sebab huraian akan datang bila kamu buat ayat. Contoh. So, kita buat ayat jawapan Kita tengok Okey, kita ambil daripada ayat soalan. Faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Okey, adalah okey, Wiener-Brook. Kita terus tulis. Wiener-Brook telah melanggar perjanjian ataupun perlembagaan 1941. Okey. Baik. Dan kemudian kita terus buat huraian dia. So kita fikir kenapa okey, iaitu kita tahu bahawa dalam perlembagaan 1941 Okey. Okey. So kita boleh tulis perlembagaan 1941 menyatakan bahawa Sarawak akan diserahkan kepada ketua tempatan untuk ditadbir sendiri. Nampak tak? Cukup. Okey. Itu dah berapa? 2 markah. Okey. Itu berapa? 2 markah. Sebab apa? Ayat yang pertama iaitu fakta. Okey. Dan ayat yang kedua huraian. Baik, sudah 2 markah kat situ. Baik, kemudian kita sambung dengan fakta yang seterusnya, fakta kedua. Okey, bila kita nak sambung, kita guna penanda wacana. Baik, selain itu, penanda wacana selain itu, Wiener-Brook telah melanggar wasiat Charles Brooke. Charles Brooke. Kalau kita nak sambung boleh. Di mana Wiener-Brook perlu mendapatkan ataupun perlu berbincang dengan siapa? Dengan Anthony Brooke.
dan Bertram Brook. Okey, Bertram Brook untuk sebarang sebarang kita kata untuk sebarang perkara berkaitan Sarawak. So di sini untuk perkara berkaitan Sarawak. Betul lah. So di sini dah berapa? Kita lihat Viner Brook telah melanggar wasiat Charles Brook. Itu adalah fakta yang kedua, di mana Viner Brook perlu berbincang dengan Anthony Brook dan Bertram Brook untuk sebarang perkara berkaitan Sarawak. So itu yang keempat. Itu huraian yang kedua. Jadi berapa markah yang kita telah perolehi? Di sini kita telah memperolehi 4 markah, iaitu 1, kemudian 2, kemudian 3 dan juga 4. So dapat total 4 markah. Senang tak? Okey. Senang tak? Kalau kamu tengok cadangan jawapan kan? Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Betul tak dengan melanggar Perlembagaan 1941? Okey, yang cikgu buat tu adalah ayat sendiri, berdasarkan kefahaman sendiri. So kita tak ikut cadangan jawapan. Is it wrong? Adakah ini salah yang cikgu buat ni? Tak salah kan? Tak salah. Ingat sejarah bukan kamu nak ambil ayat words by words dan copy jadi jawapan. Tak. Dia sebenarnya bagaimana kamu elaboratekan dia dengan ayat kamu sendiri. Tapi point dia mesti betul. Dan dihukum gantung selepas membunuh orang Sarawak tu. Brook ni ke yang dihukum gantung selepas membunuh orang Sarawak? Bila masa Viner Brook bunuh orang Sarawak? Okey. Baik. So, inilah yang dikatakan cara-cara bagaimana untuk menjawab soalan struktur dan esei. So, cikgu harap kamu boleh gunakan teknik ini dengan adanya cadangan jawapan itu di sebelah untuk kamu bina sebagai latihan. Buatlah sendiri. Sebab cadangan jawapan pun dah beri dah. Dan kalau kamu nak kepastian, barulah kamu snap gambar dan hantar pada cikgu. Untuk kepastian. Kalau kamu tak yakin jawapan kamu, boleh hantar pada cikgu, WhatsApp pada cikgu. Okay. So cikgu harap kamu telah memahami cara bagaimana untuk menjawab soalan struktur dan esei. So, ada soalan nak ditanyakan tak?